bekerja dia. Pak, tu budaya saya. Aku nak mengumpat macam mana ni. Allahu Akbar. Budaya 5S. Nilai tuan-tuan ni dieksport keluar. Sampai kita pun di sini, negara kita kan mengamalkan apa? Dasar pandang ke timur. Zaman tu Dr. Mahathir dulu. Kita ada dasar pandang ke timur. Bawa anak-anak kita pergi ke Jepun, belajar budaya Jepun. Photostat dia punya teknologi kemahiran bakat dia orang kena balik semula sini. Antara tempat Unicell tempat saya kerja ni tuan-tuan, antara tempat awal lah untuk anak-anak ni belajar bahasa Jepun lebih kurang dalam setahun lebih atau lebih kurang dalam 3 semester sebelum mereka pergi ke Jepun. Unicell ada Japanese Associate Degree JAD, di UM ada ambang asuhan Jepun. Satu lagi UTM pun ada program ni tuan-tuan waktu zaman dasar pandang ke timur. Dan anak-anak kita ni dah generasi dia orang ni dah balik, dah jadi arkitek semualah, engineer tuan-tuan dalam negara kita ni. Nak ceritanya nilai dia tu, kekuatan bangsa ini duduk pada semangat pahlawan dia, Bushido tuan-tuan. Bushido ni mereka tak akan sanggup menanggung malu. Mereka lebih baik mati daripada dihina, diperendahkan orang. Itu sebab Perang Dunia Kedua tu mereka bangkit dengan semangat melawan. Sampai muncul cerita Ultraman tuan-tuan. Anak-anak kita minat Ultraman ni. Saya pun minat juga Ultraman. Apa sekarang anak saya kalau dia pusing channel TV, tengok ada channel Ultraman, dia berhenti kat situ, dia panggil saya, "Abi, Ultraman." Ultraman Hayata. Ustaz tak minat ke Ultraman ni? Oh, saya hantu Ustaz. Ultraman Hayata tu. Hayata becomes Ultraman. Dia nak jadi Ultraman, dia tekan dia punya alat button macam pen tu kan, bekan. Zak keluar Ultraman. Sekarang dia tukar nama, dia jenamakan baru Ultraman 80. Minat tengok tuan-tuan. Tapi sekarang menyampah tengok. Pasal apa menyampah tuan-tuan? Ada sekali tu Ultraman sambut hari jadi. Cikgu, sambut hari jadi di planet dia lah. Sekali yang datang tu Ultraman, keluarga Ultraman. Ya Allah, ribu ramban keluarga Ultraman tu. Saya tengok, malas aku layan. Tengok Ultraman seorang pun tak habis-habis bila nak mati. Ini kan pula ribu ramban saja nak berhabis masa aku. Malas layan tuan-tuan. Cerita Ultraman ni cerita nak mengangkat semangat melawan bangsa Jepun. Syarikat Suburaya tuan-tuan. Mereka tunjukkan bagaimana Jepun ni boleh bangkit sampai mereka adaptasi ke layar komedi ataupun layar kartun kanak-kanak. Macam mana watak satu pemuda yang baik hati, suka menolong orang, tiba-tiba diserang oleh monster-monster, raksasa, watak-watak penjarah dan penjahat, dan akhirnya dia mendapat kuasa power ekstrim itu untuk membantu dunia. Itu digambarkan Jepun bangkit tuan-tuan, dan kedudukan Jepun sebagai bangsa yang menyelamatkan dunia daripada cengkaman barat dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Maka Jepun dia datang dengan slogan Asia for Asian tuan-tuan. Asia untuk orang Asia sebagai penyelamat. Ini tuan-tuan sampai begitu sekali falsafah yang diterapkan. Jadi ini kekuatan bahasa Jepun. Nilai dia semua kita tahu. Nilai ketepatan masa nombor 1. Allahu Akbar. Itu yang ajaib itu tuan-tuan. Shikazen, kereta api peluru dia tu dengan kelajuan 160 km sejam, 230 km sejam. Bayangkan tak ada kelewatan walaupun 1 saat. Kalau ada kelewatan 1, 2, 3 saat, tim operasi itu akan beratur di sepanjang passenger dia berjalan, akan hide minta maaf tuan-tuan. Minta maaf. Bayangkan bila sampai di stesen dari Kedah ke Shah Alam, kemudian nak balik semula Shah Alam ke Kedah, mereka ada masa 15 minit je nak uruskan kereta api tu. Nak tukar posisi tempat duduk, nak buang sampah sarap semua tu ada 15 minit je. Tiba-tiba mereka boleh buat. Ini kekuatan nilai budaya bangsa Jepun. Kebersihan dia tuan-tuan, Allahu Akbar. Air longkang, ikan meliuk-liuk dalam longkang tuan-tuan. Ikan meliuk-liuk dalam longkang. Nak tunjuk bersih air dia orang. Macam air Syabas kita. Kita air Syabas macam air longkang pula. Marah air Syabas. Gurau tuan-tuan, gurau. Puasa.
Ni kekuatan Jepun. Integriti, amanah, kejujuran dia tuan-tuan. Kejujuran dia. Kalau kita tertinggal handphone ke apa, carilah balik di mana kita terlupa tadi. Kita akan jumpa. Kalau tak jumpa pun, barang ni disimpan di balai polis, tuan-tuan. Kat mana balai polis dekat, kat situ ada, tuan-tuan. Ini nak cerita nilai dia. Kemudian tengok, dia tunjuk stadium, tuan-tuan. Habis perlawanan, diorang bawa plastik hitam. Pergi kutip satu-satu sampah sarap, tuan-tuan. Masuk dalam plastik hitam. Kita pun plastik hitam main juga bulan puasa. Geng plastik hitam muncul. Tapi dalam tu penuh makanan, makan dalam semak, tuan-tuan. Itu geng plastik hitam tempat kita. Geng tak puasa. Ini Jepun, tuan-tuan. Cukup luar biasa. Jenayah tak ada di sana. Cukup minimal. Sebab tu bila berlaku pembunuhan Shinzo Abe tu, itu mengejutkan dunia. Mengejutkan dunia. Shinzo Abe bekas presiden berkempen untuk pemilihan presiden seterusnya, tiba-tiba ditembak daripada belakang, tuan-tuan. Itu mengejutkan dunia. Sebab Jepun ni hampir-hampir sifar dia punya jenayah, tuan-tuan. Ini kekuatan bangsa yang menjadi kepelikan pada kita semua. Barang-barang ni, produk dia sampai ke tempat kita. Rumah kita berlambak barang Jepun. Yamaha, Mitsubishi, Sanyo, Toshiba, apa lagi, tuan-tuan. Ajinomoto pun ada. Ajinomoto. Ada Ajinomoto di Kuching Lama tu je kilang ni. Dekat rumah saya ada kilang Ajinoriki. Tuan-tuan pernah jumpa tak? Saya tak tahu benda ni. Rumah saya tak pakai Ajinomoto. Akak pernah jumpa Ajinoriki. Kilang dia tu dekat dengan rumah saya. Dia patah berjuntai tu. Allah. Tidak-tidaknya selipar Jepun, tuan-tuan. Kita buat masuk tanda. Nak cerita produk Jepun. Itu kekuatan Jepun. Okey, habis dah, tuan. Sekarang kita nak mengumpat sikit Jepun ni. Nak mengumpat kat mana? Tuan-tuan, apa masalah Jepun? Apa masalah kita nampak? Cikgu, apa masalah Jepun? Tak pernah mengumpat dia kan? Mereka kuat sikit tak ada Tuhan. Masalah mereka adalah antara negara yang paling tinggi kadar bunuh diri di dunia. Antara yang paling tinggi di dunia. Tahun 2006 saja 32,000 orang mati. Bunuh diri. Di sana ada satu tempat yang favorite menjadi tumpuan orang untuk bunuh diri di sana. Satu hutan yang asalnya digunakan untuk pelancongan di kaki Gunung Fuji, tapi berubah jadi tempat bunuh diri. Okigahara, hutan Okigahara. Tuan-tuan nanti boleh buka YouTube tengok. Berselayuk mayat, bergantungan pada dahan pokok di hutan tu. 32,000 orang tahun 2006. Tahun 2014 lebih kurang 25,000 orang. Kita kata tak apa, kecil je ustaz, sebab penduduk dia ramai 140 juta orang. Ribu-ribu tu. Walaupun 140 juta, tapi ribu-ribu kadar bunuh diri. Apa masalah dia? Remaja mereka umur 15-16 tahun sampai masa hilang daripada masyarakat. Tak tahu bagaimana. Rupanya duduk menyembunyikan diri dalam bilik gelap. Dia ada satu budaya hikikomori. Hikikomori ni duduk memencilkan diri, tak bercampur dengan orang. Kalau dia berjaya keluar balik daripada dunia gelap tu, selamatlah dia. Tapi banyak kes, tahu-tahu bau busuk daripada bilik, mati. Keadaan tak ada orang tahu. Ini memeningkan kepala ahli-ahli sosiologi Jepun. Mereka ada budaya karoshi. Karoshi ni bunuh diri kerana kerja, tekanan kerja. Saya tak ingat dia punya sistem apa. Kita ada sistem 9-5 apa Haji? Tak ingat dah. 955. Dia ni sistem 9-7 tahun dia, tak ingat dah tu. Kita 9 jam sehari, 5 hari, seminggu. Dia ni sampai kerajaan terpaksa buat limit, buat batasan. Nak kerja jangan lebih daripada, tak silap saya, 12 jam. Jangan lebih 12 jam. Sebab kalau tak dibuat undang-undang, nescaya mereka tak ingat nak balik rumah. Akhirnya
Ramai di antara mereka yang mengalami tekanan kerana kerja. Disebut karoshi tadi. Kerja tak sampai KPI dia, bergaduh dengan bos, bergaduh dengan rakan sekerja, bengang dengan kerja dia, akhirnya bunuh diri. Itu karoshi. Ini nak cerita Jepun, tuan-tuan. Apa yang kita faham di sini? Kenapa benda tu berlaku? Jawabnya, tuan-tuan, mereka tak ada agama. Kajian dibuat kepada kehidupan masyarakat, lebih kurang 84% generasi XYZ tak ada agama. Free thinkers. Hak ada agama generasi warga emas, umur 60-70 tahun. Agama Shinto. Shinto adalah agama budaya, sembah Tuhan dewa matahari. Anak-anak kita hak belajar di sana, adik-adik saya waktu mereka pergi sana, tanya juga, macam mana agama Shinto ni? Allah, dia kata, ustaz, agama Shinto ni semayang setahun sekali je, dia kata. Setahun sekali semayang. Bandingkan kita semayang 5 kali sehari. Darab dengan 365 hari. Dia tak kira semayang sunat. Maka dia punya hasil dia, cuba tengok hasil dia. Di samping mereka, walaupun mereka terkenal dengan produk-produk dunia, tapi urusan kehidupan akhirat tak ada dalam kepala mereka. Mereka tak ada the purpose of our life, tujuan kehidupan kita. Dia tak jumpa the meaning of life, erti hidup. Mereka tak ada. Mereka tak boleh nak susun kehidupan, apa yang jadi keutamaan, apa yang jadi secondary dan bagai. Ini kesilapan mereka. Kita kesian pada mereka. Sebab tu waktu kita bercakap dengan kawan-kawan di company tu, kita kata silakan tuan-tuan dengan 5S, tapi tambah apa yang disebut sebagai SQ, spiritual quotient. SQ, iaitulah kecekapan kerohanian, tahap kecerdasan kerohanian. Jangan hanya ambil 5S, tapi tambahkan dengan nilai agama. Itu pun kalau kita ambil 5S saja, budaya 5S diorang, tuan-tuan, budaya kerja diorang menjadikan kawan-kawan kita ni macam robot, tuan-tuan. Saya ada kawan seorang dua, tuan-tuan, yang kerja dengan syarikat Jepun ni. Seorang tu bertahan sebab memang dia ni memang jenis buat kerja ni macam berani mati sikit. Dia boleh bertahan. Tapi seorang lagi tak boleh nak bertahan. Pasal apa? Keluar rumah 5:30 petang, balik rumah pukul 7-8 malam. Dia punya budaya Jepun tu betul-betul melekat. Kena ikut, tuan-tuan. Tidak ada kerehatan yang ketenangan dalam kehidupan. Akhirnya seorang ni keluar, resign. Boleh faham, tuan-tuan? Jadi kita ambil kat sini perbincangan kehebatan bangsa Jepun. Tiba-tiba mereka gagal pada kehidupan agama. Kita buat contoh satu kehidupan kedua. Kehidupan kedua ni kehidupan yang Allah uji dengan penderitaan yang amat teruk. Teruk sangat, tuan-tuan. Iaitulah mereka ni tidak ada bekalan air bersih dalam kampung. Mereka tidak ada bekalan electricity, tak ada. Kemudian daratan mereka, bahagian tanah daratan mereka ni disekat dengan simen konkrit setinggi 8 meter, 9 meter, tuan-tuan. Sampai mereka terpenjara dalam penjara yang paling besar di dunia. Tak silap saya, sejak 2006 simen konkrit itu dibina oleh Ariel Sharon, tuan-tuan. Makan minum tak ada. Sehingga ulama memfatwakan kalau jumpa bangkai anjing, bangkai kucing, bangkai kuda, bangkai himar, keldai, ambil bangkai itu, bawa balik, masak merah cili api. Pasal boleh makan. Hukumnya darurat, halal. Tamadun apa ni, tuan-tuan? Palestin, Semenanjung Gaza. Yang Palestin ni ada dua, Palestin Semenanjung Gaza, Palestin Tebing Barat. Tebing Barat ni okeylah sikit. Kawan-kawan saya sebut Tebing Barat ni Barisan Nasional kita. Sebelah Semenanjung Gaza ni PAS dia kata. Macam-macam kawan-kawan. Jadi ini kedudukan mereka dari sudut kehidupan. Sehingga kan anak-anak pegang rumput. Kita ingatkan makan apa? Rupanya duk makan rumput kat tangan, tuan-tuan. Macam anak-anak kita makan jajan, makan rumput. Mereka berkumpul di tempat timbunan sampah
mencari kotak-kotak yang mereka boleh bawa balik, mereka rebus bagi lembut, dan itulah ganti roti mereka, tuan-tuan. Makan kotak yang direbus, empuk. Kayu-kayu tu, kayu-kayu mereka rincik bagi halus, mereka rebus sampai lembut, mereka gantikan sebagai roti. Itu dahsyatnya, tuan-tuan. Saya terbayangkan watak satu anak kecil macam anak kita ni, dalam keadaan tak mandi, kelaparan semua, datang seorang-seorang kepada seorang pakcik, seorang hamba Allah ni, dengan keadaan sayu, tuan-tuan. Cik, saya malu nak sebut pada cik, tapi saya dah tak tahan, dia kata. Saya ada tak sesuatu yang cik boleh bantu saya? 3 hari saya tak makan. Kat rumah bapa saya sakit, menanggung sakit, 3 hari tak makan. Kami 3 hari tak makan. Ada tak apa-apa yang pakcik boleh bagi pada saya? Menangis sakit tu. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Anak ni tanya, sampai bila azab ni akan berakhir? Ila mata yang tahi hadzal azab. Sampai bila? Menangis, tuan-tuan, kita tengok. Ini dahsyatnya kehidupan di Semenanjung Gaza. Mereka tak boleh nak keluar daripada pesisir pantai pada jarak yang dibenarkan oleh Yahudi Zionis. Kalau melepasi rantaian itu, mereka akan ditembak tanpa sebarang notis oleh kapal-kapal perang yang 24 jam duk berkawal di sebelah laut, tuan-tuan. Ini penderitaan mereka alami. Ketika zaman Dr. Muhammad Mursi, ada sedikit kelegaan pada mereka apabila pintu Rafah itu dibuka sekejap untuk keluar masuk bantuan perubatan, makanan, air bersih. Tapi bila Dr. Muhammad Mursi disabotaj, datang pengganti Abdul Fattah Sisi, disekat balik. Malah terowong-terowong yang menjadi antara sumber kehidupan mereka diletupkan, diledakkan, kemudian dibuat parit, diisi air sebagai buffer, sebagai perisai. Sampai begitu sekali, tuan-tuan, Muslim dengan Muslim. Ini dahsyatnya Palestin. Cuma saya nak tanya satu, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak kita dengar rakyat Palestin bunuh diri? Benar tak, tuan-tuan? Rakyat Palestin bunuh diri, ada tak kita dengar? Jawabnya kita tak dengar. Hak bunuh diri itu suicide bombers, pengebom berani mati. Itu cerita amaliyatun istishhadiyah. Itu cerita operasi ketenteraan, tuan-tuan. Itu perbincangan ulama. Mereka nampak tak ada jalan lain untuk memberi pengajaran kepada musuh, melainkan mereka sendiri yang menjadi bom, menyuruh masuk ke tempat-tempat musuh, kemudian meledakkan diri. Itu cerita amaliyatun istishhadiyah, operasi ketenteraan. Adapun kerana kecewa dalam kehidupan, akhirnya mereka telan panado banyak-banyak, terjun bangunan, pakai ramai-ramai, tak ada, kita tak dengar berlaku di Palestin. Boleh faham, tuan-tuan? Nampak tak beza antara dua tamadun ni? Tamadun Jepun yang hebat, tamadun Palestin yang ketinggalan tadi. Tetapi perbezaan, tuan-tuan, yang ni kuat ataupun tinggi kadar bunuh diri, yang ni tak ada. Apa sebab, tuan-tuan? Sebab agama. Yang ni tak ada agama, yang ni ada agama. Boleh faham, tuan-tuan? Bila sukarelawan jumpa dengan anak-anak Palestin yang mata buta, yang tangan tak ada, kudung, tuan-tuan, dua kepala bau ni dah gondol lah. Mereka tanya, mana pergi mata kamu? Mana pergi tangan kamu? Dengan semangat kuat, tuan-tuan, dia sebut, mata, tangan kami berada dalam syurga menunggu kami datang. Subhanallah. Menunggu kami datang. Ini semangat kuat anak-anak Palestin, tuan-tuan. Bila berlaku kebanjiran pelarian Syria satu ketika dahulu, maka ada wartawan pergi tanya kepada anak-anak Palestin, kawan-kawan kamu daripada Syria nak datang ke rumah kamu, nak menumpang kamu, hidup sekali dengan kamu, apa perasaan kamu? Kamu setuju ke tidak? Apa jawapan dia orang? Dia orang mengalu-ngalukan, di rumah saya ada satu tilam buruk, itulah tilam saya dengan keluarga saya guna. Kami alu-alukan dia datang, kami akan bagi tilam buruk itu untuk dia tidur. Kami lebih baik, kami akan tidur kat bawah, biar dia tidur dengan selesa atas tilam buruk. Allah Akbar. Kita ingatkan
Dia orang kata, dah lah, jangan bawa masuk lah, sebab tempat kami pun dah krem sangat-sangat dah ketat sangat-sangat dah, makan minum pun tak ada, tak cukup. Tak, mereka jawab, silakan datang, kami akan layan sebagai tetamu. Ini kekuatan tuan-tuan tamadun Islam di Palestin, di Gaza. Bila wartawan, seorang sukarelawan pergi dekat seorang anak, dia duduk agak jauh daripada kawan-kawan yang lain, kemudian dia hulurkan gula-gula sebiji. Dia kata, adik, makan gula-gula ni, hanya sebiji je ada, jangan tunjuk pada kawan-kawan, sebab tak cukup, satu je ada. Apa yang dia buat tuan-tuan? Budak ni panggil habis kawan-kawan dia sepadang tu, kemudian beratur tuan-tuan dalam barisan, minta jelir lidah. Maka dia ambil gula-gula, dia sapu pada lidah setiap kawan dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini kekuatan akhlak perangai yang dibina menerusi agama oleh masyarakat Islam di sebelah Gaza. Boleh faham tuan-tuan? Jadi apa yang kita faham pengajaran daripada perbincangan ini? Faham kita tuan-tuan, masyarakat Gaza kuat kerana agama. Manakala masyarakat Jepun, mereka tidak ke mana apabila agama tak ada. Boleh faham tak? Maka kita ambil pengajaran tu untuk kita datangkan rasa seronok kita dengan syariat yang ada dalam kehidupan. Bila kita belajar bab ni, lepas ni kita dah tidak memberontak lagi dah. Tidak ada soalan-soalan nakal. Kalau ada pun kita dah ada jawapan. Soalan nakal, kenapa aku kena semayang? Kenapa aku kena buat itu? Kenapa kena buat ini? Kita akan ada jawapan yang baik, tuan-tuan. Apabila kita faham bahawa Allah tidak pernah mentasyrikkan satu-satu syariat secara sia-sia, secara zalim. Sebaliknya mesti ada yang memberi kesan besar dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Rupa-rupanya sebagainya apa yang kita bincang. Banyak lagi tuan-tuan kalau bincang tentang maqasid syariah ni. Tujuan kenapa syariat ni kena buat itu, kena buat ini, banyak lagi. Kita bincang hari ni satu perkara saja, iaitulah dari sudut membina ketahanan diri untuk menghadapi ujian yang cukup besar dalam kehidupan. Boleh faham tuan-tuan? Sekadar ni sajalah untuk perbincangan ni. Yang ni nak berhenti sini ke nak sambung? Nampak macam berhenti sini lah kot bulan puasa kot boleh Ustaz sini kot kita sambung kemudian lah kot tentang sifat syurga dan ahlinya. Apa yang kita bincang hari ini iaitulah kefahaman daripada analogi-analogi, perbandingan-perbandingan antara dua tamadun yang cukup bermakna dalam kehidupan. Satu tamadun yang kuat dari sudut dunia, satu tamadun yang ketinggalan dari sudut dunia, tiba-tiba ada kehebatan dia dari sudut akhirat. Jadi kita sebagai umat Islam berada bersama dengan tamadun yang kedua itu, dan kita fahamkan diri kita berkenaan dengan kekuatan yang Allah Ta'ala sudah datangkan kepada kita menerusi syariat. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita kan kita disiplinkan dia. Anak yang berjaya adalah anak yang didisiplinkan. Bangun pagi pukul berapa, bila masa duduk dalam rumah, bila masa boleh keluar rumah, bila masa makan. Disiplin itulah yang menyebabkan anak kita terurus dan akhirnya cemerlang. Maka kita sebenarnya didisiplinkan dengan syariat Allah Ta'ala. Okey, sekadarnya minta maaf tuan-tuan. Rasanya ada lagi ke Ustaz? Lepas ni Ustaz ke tak ada Ustaz? Kalau tak ada, nak ucap selamat hari raya. Okey, kita minta maaf lah kita akhirkan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi